Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 567 insya-Allah 567, dan kita akan berada di surah hari ini adalah surah Al-Haqqah, iaitu ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-34 insya-Allah. InsyaAllah sebagai kesimpulan sebelum daripada kita masuk kepada muka surat ini dengan lebih detail, iaitu kita boleh lihat secara umumnya muka surat ini akan menceritakan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita sambungan daripada balasan yang akan dikenakan, yang telah dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang telah melakukan maksiat kepada rasul-rasul sebelum daripada ini. Iaitu dalam muka surat ini Allah Ta'ala akan ceritakan yang pertamanya ialah Fir'aun dan yang keduanya ialah kaum Nabi Lut alaihi salam. Itu yang pertama. Part yang kedua, dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku semasa hari kiamat nanti. Maknanya ialah suasana-suasana yang akan berlaku semasa hari kiamat akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam muka surat ini. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ceritakan balasan yang akan dikenakan kepada orang-orang dua jenis manusia pada hari kiamat nanti, iaitu yang pertamanya ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang beramal soleh, maka dia akan mendapat balasannya yang setimpal. Masya Allah, akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan lihat dalam muka surat ini. Dan yang keduanya ialah balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang kufur dan melakukan maksiat, yang menentang Rasul, yang menolak Rasul, maka diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala balasan bentuk-bentuk azab yang akan dikenakan kepada mereka pada hari kiamat nanti. Jadi insya-Allah kita balik semula kepada tema juzuk ini, iaitu juzuk yang ke-29, bahawa temanya adalah tema dakwah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama bahawa dalam surah ini Allah Ta'ala ceritakan yang pertama ialah apakah perkara-perkara yang penting, perkara yang utama yang perlu disampaikan oleh orang-orang dakwah, orang-orang yang menceritakan Islam kepada manusia. Jadi di antara kandungannya, di antara kontennya, di antara perkara-perkara yang perlu diceritakan kepada manusia pada hari ini oleh orang-orang yang menyampaikan Islam, oleh kita semualah of course, iaitu perkara-perkara ini. Yang keduanya, dalam surah ini juga akan diceritakan, dalam juzuk ini akan diceritakan juga tentang kisah-kisah pendakwah-pendakwah terdahulu. Dan kemudian dalam surah ini juga, dalam juzuk ini juga Allah Ta'ala akan ceritakan bagaimana bahawa makhluk, bukannya makhluk manusia saja, tapi makhluk selain daripada manusia, itu jin, juga bekerja untuk menyampaikan Islam, dan mereka ini bersegera, bukannya tangguh-tangguh apabila mereka ini mendapat Islam. Dan yang keempat yang akan kita lihat dalam surah ini, dalam juzuk ini, ialah apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tanggungjawab kita sebagai Muslim. Apakah tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Muddathir, dalam surah Muzammil, dan juga lain-lain surah dan tempat-tempat lain. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam muka surat hari ini, iaitu muka surat 567 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasula rabbihim fa akhazahum akhzatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sadaqallahul azim. Untuk keberkatan kita pagi-pagi ini kita baca sedikit tadi itu, alhamdulillah, ayat yang ke-9, 10 dan juga yang ke-11 daripada surah Al-Haqqah. Apa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di sini? Ayat yang ke-9. Jadi pada muka surat ini agak banyak ayat ni, kita akan tengok daripada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-34. Macam banyak sikit kan, tapi sebenarnya sama saja, muka surat sama saja, tapi ayatnya pendek-pendek pada hari ini. Jadi yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula selepas daripada sebelum daripada ni yang kita baca semalam, kita baca dalam sesi yang sebelum daripada ni, iaitu ada dua iaitu kaum yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamanya adalah Thamud dan yang keduanya adalah kaum Ad. Kemudian dalam muka surat ini Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun. Allah Ta'ala kata wajah Fir'aun, telah datang Fir'aun. Wa man qablahu. Jadi wa man qablahu ni ada dua bacaan. Ada satu bacaannya wa man qabalahu.
ada bacanya wa man qablahu. Jadi dua-dua tu mempunyai makna yang berbeza lah. Sebab itulah ulama tafsir di sini mengatakan telah datang Firaun dan juga orang-orang yang bersama dengannya. Itu satu pendapat. Yang satu pendapat lagi kata telah datanglah Firaun dan yang sebelum daripadanya. Maknanya ada yang kata bersama dengannya, iaitu tentera-tenteranya, penjahat-penjahat yang bersama dengannya. Dan yang keduanya adalah orang yang datang sebelum daripada Firaun. Telah datang Firaun dan juga orang yang datang sebelum daripada Firaun. Siapa yang datang sebelum daripada Firaun tu? Iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim dan juga lain-lain yang sebelum daripada Firaun. Jadi apa pun, insya-Allah kan ayat ni maknanya pembacaan ini, qiraat ini memberikan kepada kita makna yang lebih luas, iaitu boleh pakai yang ni, boleh pakai yang ni kan. Jadi kemudian Allah Ta'ala spesifikkan, sebut wal mu'tafikat. Wal mu'tafikat ni ertinya ialah daripada perkataan ittafaka. Ittafaka ni makna inqalaba. Inqalaba tu maknanya terbalik. Terbalik daripada atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi siapakah wal mu'tafikat ni? Mu'tafikat ni ialah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni telah diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam tempat yang lain. Itu aliyah safilaha, Allah Ta'ala terbalikkan dia. Kemudian bil khati'ah. Jadi Allah SWT sebut ini kan, bahawa Firaun, orang-orang yang sebelum daripada Firaun ataupun orang yang bersama dengan Firaun dan juga kaum Nabi Lut, mereka ni telah datang dengan kesalahan. Kesalahan itu kesalahan bukan kesalahan yang kecil. Khati'ah tu makna bukan kesilapan biasa, tapi kesalahan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Firaun katanya, apa dia kata? Dia berkata, ana rabbukumul a'la. Wal mu'tafikat pula, iaitu kaum Nabi Lut kata apa? Buat apa? Iaitu mereka melakukan kesalahan yang sangat dahsyat. Iaitu kesalahannya ialah mereka ini telah melakukan satu perkara yang tak pernah dilakukan oleh orang sebelum daripada mereka, iaitu perhubungan lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Fa asaw rasula rabbihim fa akhazahum akhzatar rabiyah. Allah Ta'ala kata mereka telah mendustai, tidak mahu mengikut apa yang dibawa oleh rasula rabbihim, rasul Tuhan mereka. Jadi makna sini kan, apa yang dia ajak oleh Nabi Lut, mereka tak nak, mereka engkar. Apa yang dia ajak oleh Nabi Musa kepada Firaun, mereka ni engkar. Semua tu, maka Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Lalu Allah Ta'ala telah ambil mereka. Ambil tu, akhaza tu, kalau ikut ertinya ialah, iaitu melakukan satu hukuman dengan cepat. Bukan lambat-lambat, bukan slow-slow. Sebab tu dia kata akhaza. Akhaza tu macam sentak macam tu kan. Macam tu kan. Itu akhaza. Jadi Allah Ta'ala bagi kena kepada mereka. Jadi kita tengok Firaun masuk dalam air, semua tenggelam, semua mati. Dan juga kaum Nabi Lut telah diturunkan batu, kemudian batu daripada langit, dan kemudian dia angkat mereka tu dan dihempaskan ke bumi. Jadi akhzatar rabiyah. Rabiyah tu daripada Raba ni artinya ialah apa ni, kita kata yang kita sebut tu kan, riba tu kan. Jadi riba tu maknanya apa? Az-ziyadah. Ziyadah tu makna tambahan ataupun dahsyat. Jadi Allah Ta'ala kata akhzatar rabiyah, Allah Ta'ala kenakan mereka dengan hukuman yang sangat dahsyat. Inna lamma taghal ma'a. Kemudian seterusnya masuk ayat yang ke-11. Apa Allah Ta'ala ceritakan pula ni tentang kisah Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala cerita pendek-pendek saja. Apa yang dia kenakan kepada kaum ni, apa yang dia kenakan kepada kaum ni kan. Kemudian sekarang ni air pula. Air lamma tagha. Tagha tu maknanya melampau. Melampau ni air yang naik di zaman Nabi Nuh tu maknanya banjirnya dahsyat. Hamalnakum, lalu kami telah letakkan kamu, kami telah terbawakan kamu fil jariyah, di dalam perahu, iaitu Nabi Nuh lah dan orang-orang yang bersama dengan dia naik dalam al-jariyah. Kemudian linaj'alaha lakum tazkirah. Semua ni cerita ni, kisah Samud ke, kisah Ad ke, kisah Firaun ke, kisah umat Nabi Nuh ke, dan juga Lut je, semua tu Allah Ta'ala nak ingatkan kamu. Kamu ni siapa? Orang Quraisy. Kamu ni orang yang berada di depan Muhammad ni, yang tidak mahu, yang menolak dakwah Muhammad ni jaga kamu. Linaj'al. Semua tu nak jadi tazkirah. Dan sepatutnya wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Ta'iyaha makna tahfizuha, makna ingat patutnya. Patut jaga patutnya. Sedar maknanya, iaitu oleh telinga-telinga yang sedar. Maknanya dah dengar ni, Muhammad dah bercakap ni, Muhammad dah bercerita ni kan, sepatutnya kamu sedar. Jadi kita sekarang ni kita baca Quran ni, sepatutnya Quran ni akan menjadi kesedaran kepada kita lah. Kalau kita dengar tapi macam tak dengar, orang kata masuk sini keluar sini kan, masuk kanan keluar kiri, masuk telinga sini telinga sini, macam tak ada apa-apa, tak melekat apa-apa. Itu makna tak tahfiz tu, tak ta'iyaha tu. Ta'iyaha tu maknanya dia masuk, dia senyap duduk dalam tu kan. Dia makna melekat di situ dan kemudian dia ambil pengajaran. Faiza, kemudian Allah Ta'ala cerita pula tentang apa yang berlaku
di hari akhirat nanti. Jadi apabila ditiupkan, wa iza nufikha fis sur nafkhatun wahidah, apabila ditiupkan pada sur ni ialah, kalau ikut bahasanya, ialah trompet kita katakan, yang ditiup tu kan, yang dibuat kalau zaman dulunya dibuat daripada dibuat tanduk kerbau dan sebagainya kan. Jadi apa-apalah kan yang bunyi itu sangat kuat jadi disebutkan ke sini nafkhatun wahidah, iaitu tiupan yang satu. Tiupan satu kenapa? Dia bukan tiup banyak. Jadi ulama tafsir kata, setengah tu mengatakan bahawa tiup sekali tu didengari oleh semua sekali. Semua sekali satu alam ni dengarkan. Itu adalah menjadi petanda kepada bermulanya hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala kata apabila ditiup itu, maka fayauma izin. Wa humilatil ardu wal jibalu. Humilah ni artinya ialah, humilah ni makna dialihkan daripada tempatnya, kemudian dibinasakan, kemudian dianya di fadukkata. Dukkata tu makna dihempak, iaitu dipukul sehingga dakkatan wahidah, dengan satu pukulan. Satu pukulan artinya gambarannya ialah apa kan, diangkatkan bumi itu, dialihkan bukit-bukit daripada tempatnya, gunung-gunung daripada tempatnya, tak kira kan gunung Everest ke gunung apa kan, gunung Kinabalu ke, semua itu akan kemudian dia akan diangkat, kemudian dihancurkan. Jadi perkara yang sangat dahsyat kan, yang kita tak boleh nak imagine kan, kecuali apabila kita baca Quran ni, Allah Ta'ala ceritakan dengan lebih detail kan. Fa yauma izin, pada masa itu waqa'atil waqi'ah, maka berlakulah hari kiamat ni. Waqi'ah tu daripada waqa'ah tu maknanya berlaku. Waqi'ah satu benda yang pasti akan berlaku. Wan syaqqatis sama, lalu as-sama pun, iaitu langit pun berpecah-pecah kan. Fahiya yauma izin wahiyah, dan pada masa itu langit ni sangat-sangat wahiyah. Wahiyah ni makna dhaifah, sangat lemah kan. Dan setengah, kalau ikut terjemahan dia kata reput. Dah jadi mana reput macam. Dan kalau kita tengokkan kain kan, kalau kain tu yang lama dah kena asid kan, walaupun nampak macam betul, tapi bila kita angkat je, dia reput kan, dia hancur kan. Jadi macam itulah langit tu kan. Langit yang kita tengok hebat sekarang ni, matahari tak jatuh, bulan tak jatuh kan, awan tak jatuh, kita tengok langit tak jatuh-jatuh kan. Itu penafsiran saintis, katalah tak ada apa ni, macam-macam graviti dan sebagainya di luar sana kan. Itu adalah kata-kata ulama kajian manusia, tak salah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak jadikan dia wahiyah, maka dia akan jadi wahiyah. Dia akan jadi sangat-sangat lemah kan. Dia akan jatuh. Wal malaku ala arja'iha. Pada hari itu, maka malaikat-malaikat akan berada di arja'. Arja' ni makna malaikat itu akan ada di keliling. Semua keliling itu makna sedang menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahmilu arsya rabbik. Dan pada hari itu, arash Tuhan akan ditanggung fauqahum yauma idzin thamaniyah, di atas mereka ada arash yang arash Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, dan pada hari itu ianya dibawa oleh thamaniyah. Thamaniyah tu maknanya ialah 8 apa kan, kita kata wahai isnan salasa arba'a khamsa sitta sabah, thamaniyah 8 apa gitu. Jadi ulama-ulama tak sebutkan apakah dimaksudkan dengan 8 malaikat ke, ataupun ada setengah kata 8 tu ialah 8 saf malaikat, barisan malaikat, yang mana bilangannya wallahu alam kita tak tahu. Tapi ini kita tak tahu, tapi dia nak ceritakan tentang kehebatannya. Pada hari itu datanglah apa ni, arash Tuhan, arah Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa itu ia dibawa oleh 8 gerombolan malaikat ke, 8 saf malaikat ke, 8 malaikat ke, wallahu alam. Kemudian yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dibentangkan dan tidak ada benda yang tersembunyi. Yang khafiyah tak ada. Khafiyah itu maksud tersembunyi. Tak ada benda orang boleh sembunyi dah. Fa amma man utiya kitabahu. Jadi kemudian Allah Taala ceritakan ada 2 jenis manusia. Ada 2 jenis manusia pada hari itu, iaitu yang pertamanya yang dipanggil sebagai ashabul yamin. Yang keduanya akan dipanggil sebagai ashabul shimal. Banyak ayat Quran yang menceritakan pasal ni. Kita dah baca dulu sebelum daripada ini kan, dalam surah Al-Waqi'ah dan juga sebagainya. Maka kita tengoklah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, bahawa sekali lagi kan. Jadi maknanya sini kan, kita kena ingat selalu Allah Subhanahu Wa Taala ni akan membahagikan manusia pada hari kiamat ini kepada 2 kelompok. 2 kelompok saja kan. Kelompok yang pertama ialah apa? Iaitu kelompok yang pertama ni iaitu dipanggil sebagai ashabul yamin. Jadi apa dia? Allah Taala sebut di sini kan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan kanannya. Orang-orang yang diberikan kitab dengan kanannya. Kanannya apa tu? Man utiya dibawa datang. Kitabnya ialah
buku hisapnya, buku account dia kan, buku catatan apa yang dilakukan semasa di atas dunia ini, biyaminih, dengan tangan kanannya. Pada masa itu fayaqul, dia akan berkata pada hari itu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita sebahagian daripada mereka ini, iaitu orang yang akan berkata. Apa dia kata? Ha uqra'u kitabiyah. Dia akan berkata, datang. Ni artinya khuzu, artinya ni ambil ni. Maknanya orang mungkin kalau dikatakan macam tu, kalau dalam bahasa Arabnya, orang macam orang tak tahu mulanya kan macam kita lah kan, kalau kita ni pergi tengok result exam kan, tiba-tiba kita ni tengok dapat, kita dapat semua A, bintang A, semua daripada awal sampai akhir kan, ambil 10 subjek semua A bintang, ambil 5 subjek A bintang. Pada ketika tu lah kita sangat gembira. Apa kita rasa? Kita rasa pada masa tu kita nak semua orang tengok, semua orang tahu kan, pemberita ke kawan ke, jadi kawan yang sibuk-sibuk kita cakap, ha ni ambil ni, tengok, uqra'u, baca kitabiyah, baca kitab. Kitabiyah tu asalnya ialah kitab, kitabi, asalnya tak ada hak tu tapi hak itu adalah ditambah untuk menzahirkan bahawa ada ya di belakang tu. Itu dalam bahasa Arab, cara bahasa Arab macam tu kan, asalnya ialah kitabi gitu kan, ataupun hisabi gitu kan. Jadi kan, tapi dia jadi hisabiyah, ada yah situ, sebab kalau tak ada jadi akan jadi kitabi macam tu kan. Jadi macam tak zahir, jadi nak menzahirkan bahawa orang tu sangat gembira. Dia kata, ni baca ni, ambil ni, baca ni, tengok ni. Maknanya uqra'u kitabiyah, baca kitab aku ni, baca ni buku aku ni, tengok, inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Dan dia katalah pada masa tu kan, aku yakin, sangat-sangat yakin sekarang bahawa aku akan berjumpa dengan hisap. Itu baru buku baru, tak hisap lagi, tak jumpa dengan hisap lagi. Sebab apa? Sangat gembira lah kan, sebab tengok hisap di buku dia tu, Masya Allah kan. Maka hisap pun dia tak kisah, suka sangat. Bila lagi nak hisap ni, bila lagi ni. Fahuwa fi isyatir radiyah. Allah Ta'ala kata dia akan dapat masuk ke dalam kehidupan yang sangat radiyah, sangat mardiyah. Radiyah tu dia katakan sebab nak melampau, kata dia sangat gembira, kehidupan dia tu sangat-sangat disukai oleh orang yang ashabul yamin tu. Fi jannatin 'aliyah, dia berada di syurga yang tinggi, bukan syurga yang rendah kan, syurga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Kutuf tu ialah daripada al-qatfu tu ialah satu benda yang dipegang, yang diambil qatafa ni dipetik-petik kan. Jadi bila kutufuha tu artinya ialah maktuf. Maktuf tu makna sesuatu yang dipetik. Kalau kita kata dahan-dahan buah-buahan lah kita kata kan, iaitu buah-buahannya daniyah daripada ad-dunu. Ad-dunu tu maknanya dekat. Jadi ad-dunu tu dekat ni. Semua tu petiknya. Buah anggur, buah apa yang dia nak apa, semua petik je. Macam tu saja kan. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan, Masya Allah kan, keseronokannya dia kan, semua benda ada di keliling dia kan. Tak perlu pergi cari supermarket, tak ada dah benda-benda tu semua kan. Dia nak je muncul kan. Jadi Allah Ta'ala kata kepada dia, kulu washrabu, dikatakan kepada dia kan, makanlah kamu, minumlah kamu, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Minumlah, seronok-seronoklah kamu, hani'an, sampai kenyang, sampai hilang dahaga, sampai hani'an tu maknanya kalau orang minum, maka bila dah kenyang, dah minum, dah habis dah minum, maka dah penat, dah sangat-sangat hilang dahaga dia, maka kita panggil hani'an. Jadi Allah Ta'ala kata, kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Ini semua adalah kerana balasan kamu ni di atas syurga, di atas dunia dulu, fil ayyamil khaliyah. Itu semasa hari di dunia dulu, minta maaf. Di dunia dulu tu kamu ni berusaha untuk mencapai perkara-perkara ni semua kan. Berusaha untuk mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian habislah cerita tu, kita masuk sekarang suatu yang menakutkan pula kan. Yang semua yang kita minta supaya Allah Ta'ala tak jadikan kita daripada golongan ini. Iaitu apa? Wa amman utiya kitabahu bishimalih. Orang yang dapat buku catatan dia dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani. Dia kata terbalik. Yang tadi kata suka sangat, gembira sangat kan. Kalau yang tadi kan. Tapi yang ni sekarang ni, dia takut ni. Ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau boleh aku tak nak buku aku ni. Aku tak nak tengok pun kan. Walam adri ma hisabiyah. Dan kalau aku tak nak bukan. Walam adri ma hisab. Aku tak nak dihisap pun. Tak mahu aku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dan kalau boleh dia kata, kenapalah aku kanatil qadiyah. Qadiyah tu maknanya pemutus. Artinya apa? Mati dulu. Kenapa mati dulu tiba-tiba lahir balik ni? Kenapa hidup balik ni kan? Kenapa tak mati dulu tu, the last mati, dah habis dah kan? Qadi maknanya selesai habis di sana semasa mati.
Rupa-rupanya tidak. Jadi itu anggapan orang-orang yang tak beriman kan. Jadi kita ni berbeza. Kita ni orang yang beriman, kita yakin bahawa mati tu baru permulaan. Bukan mati tu akhiran, tak habislah segala-galanya. Bukan Jadi kita tengok orang mati itu kan. Artinya dia baru masuk ke satu alam baru. Iaitu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak balik semula kepada Allah kan. Jadi kita ni milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Dan kita akan kembali kepadanya. Raji'un. Raji'un, raja'a, balik. Jadi apa dia kan? Kenapa dia takut? Jadi Allah Ta'ala cerita ni. Ma aghna anni maliyah. Mali lah. Hak tu tak adalah tambahan yang kita sebut tadi kan. Jadi dia kata sini kan. Ma aghna anni maliyah. Mali. Dulu harta aku banyak kan dalam dunia ni. Tapi nampak gayanya harta langsung tak ada guna. Jadi Allah Ta'ala ceritakan awal-awal ni. Kita banyak harta, orang yang banyak harta, jangan fikir bahawa harta tu akan boleh bawa untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nak beritahu aku kaya, aku boleh tebus ini, tak ada. Semua kan. Kalau derma, kalau sedekah, kalau infak fi sabilillah, kalau berikan kepada orang-orang yang bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan untuk agama, kalau kita beri untuk Islam, untuk menyebarkan Islam dan sebagainya, harta kita tu, maka itu akan kekal. Itulah yang akan menjadi pahala yang akan kita dapat tengok nanti di hari akhirat. Tapi kalau harta tu kita guna untuk kita sendiri sahaja, pada hari ini kan kita guna kan, habis, dapat habis kita kerja, dapat habis untuk kita kan, seronok untuk kita saja, bukan untuk Islam, untuk perkembangan Islam kan, untuk kita saja. Walaupun dia tak berdosa jaga kan, tapi ingat kan, kekayaan itu tidak akan dapat menjamin kita. Jadi kita ni kurang pahala. Jadi bila kita ni kurang pahala, macam mana kita nak tambah pahala kita? Orang yang ada duit, orang yang ada harta, sepatutnya kena infakkan di jalan Allah supaya dia akan menambahkan pahala. Dia kena berikan di jalan Allah supaya dia dapat pahala. Jadi orang yang tak ada duit tu, dia boleh guna cara lain kan. Yang Nabi SAW kata kan, ini sedekah, guna cara lain. Manfaatkan tubuh badan dia untuk tolong orang, untuk angkat barang orang, untuk bantu orang dan sebagainya. Macam-macam boleh buat kan, untuk bertasbih, mulut ada, mata ada dan sebagainya. Tapi kalaulah dia tak buat macam tu, maka apa? Pada ketika itulah dia akan berkata, ma aghna anni maliyah. Hartaku langsung tak ada. Kemudian tu, aku di dunia dulu, hebat dia kata kan. Ada kuasa. Kemudian tu, ada pandai bercakap. Kemudian pandai berhujah. Adakah manfaat juga pada hari akhirat? Tak kira. You ni juara debat antara bangsa ke, you ni hebat bercakap ke, you ni pandai mengkelentong orang ke, menipu orang ke, bercerita gini kan, sehingga orang terpengaruh. Allah Ta'ala kata, ya laitaha, Allah Ta'ala kata, halaka anni sultaniyah. Sultaniyah tu maksudnya sultani, kekuasaan aku untuk bercakap, dia kata. Kekuasaan aku untuk memprotes, kekuasaan aku pandai gini, itu dia kata sultaniyah tu maksud tu. Itu dia kata, ataupun termasuk juga sini kalau kita ada kuasa, kalau tidak dimanfaatkan untuk Islam, kuasa kita sia-sia. Jadi pada ketika tu dia kata apa? Halaka anni, tak ada semua dah. Hilang semua kan. Kekuasaan aku hilang semua kan. Apa ni yang ada pada aku, kehebatan aku hilang semua. Kepandaian aku. Halaka anni sultaniyah. Pada ketika itu barulah dia menyesal kan. Khuzuh. Allah Ta'ala pun kata kepada orang ni, khuzuh. Ambil dia. Faghulluh. Al-ghullu ni ialah, asalnya ialah apa? Iaitu apabila seseorang itu diikatkan tangannya, rabtul yadain ilal unuq. Itu maknanya letakkan tangan di sini kan. Maknanya kan macam ni ke, tak kira lah kan maknanya. Tapi itu adalah satu tanda penghinaan. Iaitu seorang dihinakan dengan diletakkan tangan situ lalu diikat pada lehernya. Dia tak boleh nak bergerak lagi kan. Jadi Allah Ta'ala kata situ kan, khuzuh faghulluh, ikat dia kan, tambat dia tu kan, letakkan leher dia terikat dengan tangan dia. Summal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke dalam jahim. Jahim itu nama neraka kan. Makna neraka yang menyala-nyala. Salluh tu masukkan dia. Masuk campak kat situ. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh. Kemudian ikatkan dia juga, tambatkan dia. Supaya dia tak boleh bergerak, tak boleh lari kan. Bakar dia fi silsilatin, dirantai lagi tu kan. Yang mana panjang rantai itu ialah 70 hasta. 70 hasta apa? 70 hasta manusia ke 70 hasta malaikat tu tak penting lah kan. Tapi nak ceritanya cukuplah itu satu penyiksaan kan kepada manusia, yang sepatutnya manusia ni kena tahu, kena ingat, kena terbayang benda-benda selalu kan sebelum daripada kita ni nak buat satu kejahatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katalah sebablah. Selepas daripada itu Allah ceritakan sebab, ada beberapa sebab
sebab utama. Nombor satu ialah kenapa? Kenapa dikenakan macam tu? Allah Ta'ala kata, innahu kana la yu'minu billahil azim. Yang pertamanya ialah kerana keimanan mereka. Iman mereka ni tak ada. Iman mereka tak nak percaya. Bila Rasul datang, mereka tak nak percaya apa yang disebutkan oleh Rasul. Jadi Allah Ta'ala kata, innahu kana, dia ni la yu'minu, tidak beriman billahil azim, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tadi itu ialah keimanan. Yang kedua tu ialah sayang dan juga bakhilnya. Bahkan bakhil mereka tu bukan mereka saja bakhil, tapi mereka ni mengajak orang supaya bakhil. Jangan apa? Jangan mengajak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi ini maknanya dia fikir pasal diri dia. Individualistik kita panggil kan sekarang kan. Dahlah dia tu tidak beriman, kemudian dia tu individualistik. Jadi bahaya kan. Ini adalah sifat orang kafir. Bukanlah kita kata orang yang individualistik tu ialah orang tu kafir, tidak. Tapi orang kafir tu itulah sifat dia. Di antara. Walaupun kita tengok ada, dia tu kafir, tak beriman tapi macam baik je. Tak, itu adalah pengecualian kan. Sebab apa? Orang yang tak beriman, automatically dia bila dia nak memberi, dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa? Dia nak pahala. Pahala macam mana? Dia tidak beriman. Dia nak syurga. Syurga macam mana? Dia tidak beriman. Kan? Dia nak mendapat kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan macam mana? Dia tak beriman. Jadi orang yang tak beriman ni, kalau dia buat sesuatu, kemungkinan ada sebab-sebab lain. Mungkin untuk apa kata? Ni untuk apa ni? Untuk kebajikan masyarakat. Untuk apa kan? Jadi untuk nama dan untuk apa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah Allah dalam akidah kita, kalaulah orang-orang yang beriman itu tiba-tiba dia mendapat sesuatu kan. Jadi dia dapat itulah di atas dunia. Kalau dia baik di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala kemungkinan beri kebaikan atas dunia ni dengan memudahkan hidupnya sebagainya. Tapi di akhirat, no, dia tak akan dapat apa-apa. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memelihara kita daripada keadaan-keadaan semua dan menjadikan kita ni ashabul yamin, dan jauhilah kita daripada menjadi ashabul shimal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itu sajalah muka surat hari ini, muka surat 567. InsyaAllah jumpa lagi nanti di hari Isnin, muka surat 568 insyaAllah. Jangan lupa untuk share, untuk insyaAllah untuk komen, beri komen insyaAllah, untuk like dan seterusnya untuk sharekan link kita ni kepada semua sahabat-sahabat yang tidak ada dari sini, tak ada dalam line kita, tak ada jadi followers kita kan, di mana-mana saja, dalam WhatsApp antum, dalam apa semua antum semua kan, sahabat-sahabat semua. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala akan beri keberkatan dan juga pahala dan menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita. InsyaAllah sentiasa. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.